Salam sejahtera. Sebelum saya memulakan demonstrasi untuk Practical Work 2 di EP 383, Telecommunication Network Practical Work 2 demonstration. Jadi saya nak introduce myself. My name is Arsenal Management and my matrix number is 20DP 20F1016. So seperti yang dilihat di sebelah kiri screen menunjukkan title iaitu Apply Addressing and Numbering. So objektif untuk practical work 2 ni adalah at the end of this practical, student will be able to identify the characteristic of IPv4, to configure the IP address, principal LAN using treehouse and switch using Casco packet tracer software, to verify connectivity using ping command. Jadi kita akan mengikut prosedur yang telah disediakan. Jadi yang pertama kita akan sediakan file lah. Sediakan file untuk bahagian A. Jadi kita perlu draw the schematic as figure below, bla bla bla. Jadi untuk bahagian A, kita punya schematic diagram dia ada seperti yang berikut, dan inilah saya punya schematic diagram untuk bahagian A, part A Practical Work 2. Jadi seperti biasa kita akan cari PC. Jadi dekat end device PCPT, kita lihat inilah dia punya PCPT ni. Okay. Yang kedua, add one router, klik router, cari router, inilah router. Lepas tu generic router PT, generic. Okay, ini dia. Kita lihat, kita follow je prosedur. Untuk kedua, add to Cisco 2950T switch, klik switch, cari 2950. Ini dah. Ini adalah untuk cari switch lah. Untuk ketiga, assign IP address to all PC in network 1. Seperti yang disediakan maklum, untuk di sebelah sini, ini merupakan network 1. Untuk yang di sebelah sini, ini adalah network 2. Okay. Kita teruskan IP address to all PCs in first network. Okay. PC 0 adalah dia punya, kita tengok. Okay. Ini adalah dia punya IP address 192.168.2. Okay, sama. Jadi untuk first network ni, prosedur mengatakan bahawa seluruh first network ni perlulah ikut IP address yang telah disediakan. Kita cek. Okay, 03 betul. Okay. 0404 betul. Config first internet 192.165 capital untuk PC3 first network capital. Jadi ulang benda yang sama kepada second network, tetapi guna IP address yang disediakan lah. Okay. Jadi kita cek PCW4 config first internet. Okay. IP address dia adalah 192.168.10.2. Okay, betul. 5 pun sama.
192.168.10.3 betul. Untuk PC 6 pula 192.168.10.4 betul. Okay, untuk PC 7 pula kita cek ya, 192.168.10.5. Okey, betul. Jadi untuk router pula kita macam biasa using copper straight through cable, di mana kabel ini maafkan saya, kabel ini perlu connect lah seperti yang telah diterangkan. Router kosong, fast internet 00 to switch 01. Inilah dia. Repeat untuk yang router ke switch 1, ulang benda yang sama. Okey. Jadi okey. Untuk router pula kita perlulah cek dia punya IP address untuk first internet 00 ataupun first network. Jadi IP address dia lah 192.168.1. Untuk second network pula 192.168.10.1. Jadi mereka dua IP address untuk mereka dua adalah berbeza. Dan yang paling penting lagi, pastikan port status dia adalah on. Kedua-dua network lah seperti yang dipaparkan di screen. Okey. Untuk default gateway of PC0 ataupun first network ini perlulah sama. Jadi kita cek dia. Okey. Kita scope IP configuration, dia punya seperti anda lihat dia apa tu, the IP of router 0 are connected is 192.168.01. Inilah dia punya default gateway. Okey. Jadi repeat step 11 bermaksud ini adalah step yang ke-11, ulang kepada PC1, PC1, PC2 dan PC3. Okey. So, kita akan cek lah. Okey, 192 sama. Okey, sama. Tengok. Okey. Kita cek pula untuk yang ketiga. Okey, sama. Okey. Untuk network 2 pula sama juga, tetapi ulang benda yang sama tetapi tukar dia punya IP address. Maafkan saya, bukan IP address, dia punya default gateway. Default gateway dia adalah 192.168.10.1. Okey, saya tunjukkan dia punya. Okey, dia punya default gateway 192.168.10.1. Okey. Jadi seluruh network 2 ni mempunyai default gateway yang sama. Dan untuk default gateway 1 ni pula mempunyai default gateway yang sama, tetapi berbeza dengan default gateway network 2. Okey, harap fahamlah. Okey, sudah. Okey. Untuk router pula kita pergi ke dia punya RIP, pastikan ikut urutan lah. Contohnya in RIP routing, then key in the address network 192.168.00 for the first network, then click add. Yang bermaksud seperti lihat ini di sini, ini merupakan first network lah. Okey, baru yang kedua.
routing bla bla bla, network 1.2, 1.8, 10, 0 for the second network, then klik add. Mesti ikut urutan, tidak boleh second network dulu baru first. Salah, pastikan first network dahulu baru second network. Okey, itu biasa kita sambunglah dia punya kabel ataupun copper straight through kabel ke PC kosong, ke switch PC ke switch PC 1, PC kosong sampai PC kosong, PC 1, PC 2 dan PC 3 perlulah sambung ke switch untuk first network. Okay. Untuk network kedua pula perkara yang sama seperti yang saya terangkan sebelum ni. Okay. Untuk setelah kita selesaikan prosedur yang telah ditetapkan kan, IP address, kita akan view IP address setting then write down the result table 3. Jadi kita cek lah scope IP. Okay, so kita perlulah tulis result ya. Maafkan saya sebab saya telah tulis result ke sini sebab kami disarankan untuk tulis result ke report yang satu lagi. Okey, di sini. Okey, seperti anda lihat ini merupakan result untuk setiap IP setting dari 0 sampai ke 7. Dia punya IP address, subname mask dan default gateway dia. Yang ke seterusnya use the ping maafkan saya. Use the ping command shown in figure 17 to test connectivity from 0 to PC 1 and click PC 0. Maksudnya kita test lah. Kita test sama ada PC kosong dapat connect ke PC 1. Kita test lah. Oh, sebelum tu maafkan saya sebab saya punya IP address telah bukan dia punya IP address, saya punya IP address sudah tukar dengan part 2 ataupun part B. Jadi di sini saya cuma tunjukkanlah dia punya result. Okey, saya punya result adalah ini adalah saya punya result PC 0 to PC 1. PC 0 to PC 1, ping dia ping 192.168 ping 0.5. Jadi sukses ataupun tidak sukses. Hal ini kenapa? Sebab kita berjayalah send 4, receive 4, tiada loss. Untuk PC 0 atau PC 4 lulus juga, send 4, receive 4, loss 4. PC 7 ke PC 5 successful juga kerana send 4, receive 4 dan no loss. PC 7 to PC 2 also successful because mereka sudah send 4, receive 4. PC 1 ke router, yes, successful juga. Hal ini dikatakan demikian kerana router mempunyai IP address yang sama dengan network 1 dan IP address dengan network 2. So maksudnya apa-apa PC, mana-mana PC yang mau disubmit ke router semua sukses kerana router mempunyai interface yang tersendiri.
Contohnya interface fast internet 00 untuk network 00, untuk network yang pertama, fast internet 10 untuk second network. PC3 tu router seperti yang saya katakan sebelum ni, berjaya SIM4 receive 4. PC4 tu router also berjaya SIM4 receive 4. PC7 tu router berjaya juga SIM4 receive 4. Jadi kita akan cari dia punya, mungkin faham lah. Okey. Di sini kita akan test dia punya simulation icon ataupun kita test sama ada berjaya ataupun tidak. Kita tengok result dia. Okey. Saya punya result dia untuk PC0, so dia ke destination router berjaya. Kenapa? Okey. Sebab seperti yang dikatakan, IP address dia tetap sama dari PC0 to router. Jadi untuk kita hantar message ke PC0 to router berjaya. PC4 ke router pula sama juga, yang berbeza cuma PC je. So berjaya juga. Seperti anda lihat, ini adalah result saya. PC0 to PC4 berjaya juga. Sebab PC0 dan PC4 mempunyai IP address dan default gateway yang sama. PC7 ke PC3 walaupun berbeza network tetapi tetap berjaya kerana sebab kita mempunyai router yang mempunyai link ke ataupun interface yang mempunyai dua untuk sambungan ke network satu ke network dua. Jadi hasilnya berjayalah jika kita send information dari PC7 ke PC3 walaupun berbeza IP address, tetapi kerana disebabkan, maksud saya kerana router, perkara yang mustahil dapat kita jalankan. Okey. Yang ni untuk part B pula. Okey. Untuk part B, draw the schematic as figure 20 below and save as name file as pw2 part B in folder part B. Okay, so file document maafkan saya kerana mana seperti file memberi saya sedikit masa untuk cari saya punya ini saya punya file. Maafkan saya sebab saya telah menjadikan dia sebagai kaleidoskop lah. Okey, untuk bahagian B pula. Okey, sini ke part 2B. Okey. Ya, ini kita punya bahagian B. Sama juga yang berbeza, cuma untuk bahagian B pula kita perlu lakukan schematic diagram yang baru lah. Okey, di sini prosedur mengatakan kita perlulah mengikuti IP address yang telah disediakan ataupun perlulah mengikut prosedur. Kita lihat PC0, PC1, PC2, PC3 ataupun first network ni mempunyai IP address yang sama dan default gateway yang sama. Untuk table 2B pula ataupun second network, ini adalah second network. Okay, ini adalah second network. Perlulah ditetapkan IP address yang telah disediakan dan default gateway
yang sama. Okay. Before router go to converter please. Okay. Yang ini bermaksud kita perlu pergi ke router config internet. Seperti anda lihat, untuk first network IP address dia adalah sama dengan first network. Yang berbeza cuma untuk router perlulah menjadi yang pertama untuk network masing-masing. Untuk network tua pula kita lihat sama untuk yang paling penting pastikan port status dia on, sama ada untuk first network dan second network. Okay, di sini kita akan test sama ada dapat connect antara PC 1 ke PC 0 ke PC 1. Jadi saya akan tunjukkan result saya. Okay. Di sini result saya menunjukkan successful kerana PC 0 ke PC 0 ke PC 1 mereka mempunyai IP address yang sama, subnet mask yang sama dan hal tujuan yang sama lah. Kita cerita send part receive part PC 0 ke PC 4 successful juga kerana masih dalam kerana dari PC 0 ke switch 0 ke router switch 1 dan ke PC 4 berjaya kerana router merupakan jambatan antara network 1 ke network 2 kerana dia mempunyai ability ataupun function di mana dia mempunyai fast the internet 2. PC 7 ke PC 5 juga sama berjaya kerana mempunyai mempunyai hubungan antara PC 0 dan PC 4. Untuk PC 7 ke PC 2 berjaya juga, SIM 4 dari SIM 4, PC 1 ke router. Ini automatic, kita tahulah memang berjaya kerana router adalah gadget yang seberguna. Bukan gadget, maksud saya objek ataupun equipment yang serbaguna di mana router ni adalah jambatan untuk sambungan wire untuk sambungan ke network yang lain ke yang lain. Senang cerita, router ni adalah hubungan antara network 1 dan network 2. Jadi automatik berjaya lah. Kalau sudah berjaya, tidak mungkin PC 5 dapat menghantar information ke PC dari first network. Okay. PC 3 ke router berjaya, SIM 4 receive 4. PC 4 ke router berjaya juga, SIM 4 receive 4. PC 7 ke router berjaya juga, SIM 4 receive 4. Okay, untuk table 4B pula result for simple PDU. Seperti anda lihat source message dari PC 0 ke router berjaya. Kenapa? Okay, sebab IP address mereka berdua sama, subnet mask pun sama. PC 4 mempunyai case yang sama juga. Walaupun dia dari network kedua, ini adalah network kedua, PC 4 daripada network kedua, dia tetap berjaya menghantar message ataupun info ke router kerana router mempunyai interface yang banyak, maksud saya pelbagai, iaitu lebih kurang macam tu lah. First the net,
1 dan file kernel 2, dia mempunyai ability tersebut. Jadi tak ada masalah untuk menghantar form melaluinya. PC 0 atau PC 4 berjaya kerana kita mempunyai router yang seberguna. PC 7 ke 3 berjaya juga, seperti di screen berjaya. Jadi sampai sini je lah saya punya demonstration untuk practical work 2. Jadi terima kasih.